ظهر دين المؤيد Tak. بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر
Zeh. With Clem, Bucosolvan 24 hours. Just one capsule a day gives you 24-hour combating action. Mak tukar tadi. Bapa nak mula. Okey, kau kena senyap papa saya nak mula ni. Sekejap Jom. Apa? Dua tu? Satu je. Satu. Satu untuk Mama, satu untuk Papa. Boleh. Mama pakai ni. Mana Mama punya? Bukan dengar pun Mama. Dengar ke? Tak Mama dengar dengar apa-apa. satu telinga. Tak dengar apa-apa kan? Dengar? Dah, apa nak mula Tapi Mama nak duduk sebelah Papa. Dia lah, ambil kursi. Dan duduk diam-diam Lepas tu Mama nak pakai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat-sahabat Facebook Alamaya sekalian yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, 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 puji dan syukur sama-sama kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha hebat, yang telah menciptakan segala-gala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha berkuasa, yang mentadbir sekalian alam. Bukalah ni. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat dan rezeki yang terlalu banyak, yang sememangnya kita tak boleh nak menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kurniakan kepada kita sepasang mata untuk melihat. Walaupun mata ni dah jadi 4, tapi tetap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kurniakan kepada kita sepasang telinga untuk mendengar, maka dengarlah perkara yang baik-baik. Dan Allah juga telah mengurniakan kepada kita sebuah mulut. Sebuah mulut, bolehlah sebuah mulut. Sebuah mulut untuk kita bercakap. Maka gunakanlah mulut tersebut untuk bercakap perkara yang baik-baik, perkara yang benar, yang tidak ada unsur-unsur dusta, yang tidak ada perkara-perkara yang negatif, mazmumah dan sebagainya. Di mana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 70 hingga 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah menjaqulu qawlan sadida, cakaplah dengan percakapan yang baik-baik, percakapan yang benar, percakapan yang tidak ada unsur-unsur dusta. Di mak try tu record. Okey. Tadi tiba pula terputus. Ada Di mana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menggunakan mulutnya cakap yang baik-baik, cakap yang elok-elok, di mana Allah janjikan kesannya bila kita cakap baik-baik, Allah kata apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bantu kita untuk perbaiki amalan-amalan ibadah kita. Kalau kita rasa sebelum ni kita mengaji tergagap-gagap, baca surah Al-Fatihah tu dekat 3 jam tak habis-habis, contohnya lah. Baca surah Al-Baqarah 3
3 hari tak habis-habis. Contohnya lah, memang boleh kata tergagap lah, memang tak lancar bacaan Qurannya, ataupun solatnya asyik rasa tak betul sahaja, asyik rasa macam ada kurang pada solatnya, maka salah satu kaedah, salah satu cara terbaik untuk baiki amalan kita, hendaklah kita gunakan tutur kata kita ini, cakap yang baik-baik, cakap yang benar, tidak ada unsur-unsur dusta dan sebagainya. Ni tidak, kadang-kadang ada setengah orang, bukan kita lah, tempat lain, kalau bergurau dengan kawan dia, mak kau hijau, dah tiba-tiba mak pula jadi hijau, dah tambah mak hijau, tambah lagi bapak kau biru, macam-macam tutur katanya yang tidak elok diluahkan, walaupun niat nak bergurau sebenarnya. Tapi bergurau pun kalau tutur katanya tak baik, tutur katanya menghina dan sebagainya, itu juga satu bentuk perkataan yang perlu dielakkan sama sekali. Jadi kita jaga tutur kata kita, jaga lisan kita, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita sama-sama untuk perbaiki amalan kita. Muhammad Zamri Yusof steady Ustaz Zulazan. Terima kasih Ustaz Zamri, awak pun hebat juga. Boleh juga buat Ustaz Zamri. Baik, Allah janjikan lagi apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu bila mana jaga lisan kamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini kasih sayang Allah. Nak cerita tentang kasih sayang Allah ni, subhanallah, memang sangat-sangat besar. Kita buat sedikit amalan, Allah Subhanahu Wa Taala gantikan, berikan pahalanya kepada kita, ya Allah, sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar. Bayangkan contohnya lah, kita baca surah Al-Ikhlas, kita baca 3 kali je pun, tak sampai 2 minit baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Baru 3 kali baca, Allah bagi ganjaran pahala seperti baca satu Quran. Allahu Akbar. Nak baca satu Quran pun, nak baca satu hari, mungkin saya ni tak mampu lagi lah. Dalam satu hari nak khatam Quran terus, memang tak mampu. Paling tidak, paling banyak pun mungkin setengah juzuk atau 1 juzuk sahaja yang mampu untuk satu hari. Tapi dengan kasih sayang Allah, kita baca 3 kali surah Al-Ikhlas, Allah bagi pahala sama seperti kita baca satu Al-Quran. Allahu Akbar, subhanallah. Hebatnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, mata melihat, telinga mendengar, mulut bercakap, maka gunakanlah semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan baik-baik sebagai tanda kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita membezakan kita dengan haiwan, iaitu di mana kita ini ada akal fikiran. Akal fikiran kita ini memang sangat hebat. Satu kejadian, satu ciptaan Allah yang sangat hebat. Ada satu kajian, ni kajian semata-mata ya, di mana akal fikiran kita ini, bila mana kita banyak gunakan akal fikiran, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanjangkan usia kita. Kalau kita rasa nak panjang usia, banyak-banyakkanlah guna akal fikiran. Banyak-banyakkanlah berfikir yang baik-baik dan sebagainya. Sebagai contoh, Tun Mahathir, Perdana Menteri kita yang ke-7 ataupun Perdana Menteri interim kita, usianya 94 tahun lebih kurang. Saya 94 tahun lebih kurang, 90 lebih lah. Dalam usia yang sebegitu rupa, 94 tahun, masih lagi gagah, masih lagi boleh memerintah, masih lagi boleh menjadi pemimpin. Orang ramai masih lagi boleh dengar tutur kata dia, cakap dia. Itu satu kehebatan yang Allah berikan kepada beliau, di mana dengan keberkatan, insya-Allah, dengan ada balik. Putus pula tadi. Ada balik Baik, sampai mana tadi? Akal fikiran. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita akal fikiran yang tidak ada pada haiwan lain. Di mana akal fikiran kita ini, bila mana kita banyak gunakan akal fikiran, maka kesannya insya-Allah akan panjang usia. Ini satu kajian semata-mata, bukannya hadis Nabi, bukannya ayat Quran dan sebagainya. Kajian semata-mata sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, ataupun kajian manusia menyatakan bahawa banyak berfikir kita akan panjang usia. Contoh macam saya nyatakan tadi tentang siapa? Perdana Menteri kita yang ke-7, Tun Mahathir. Usia dia banyak, jadi tapi dia masih lagi sihat. Itu mungkin kesan dia banyak berfikir, dia banyak fikir nak bangunkan Malaysia, kembangkan Malaysia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau kita nak akal fikiran ataupun nak usia kita panjang, supaya banyak masa kita beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka guna akal fikiran kita ini
perbanyakkanlah berfikir, terutama pemikiran yang baik-baik, yang memikirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kajian manusia juga menyatakan bahawa orang yang malas nak fikir, orang yang tak nak guna akal fikiran dia lembabkan akal fikiran, buat tak tahu, orang fikir pun malas katanya. Kajian menyatakan apa? Orang yang malas nak fikir ini, kesannya apa? Orang itu akan cepat mampus. Ini kajian semata-mata, bukannya hadis Nabi dan sebagainya. Ini kajian manusia semata-mata. Jadi kalau kita malah fikir, tu tanda-tandanya tak cepat, cepat let go lah agaknya. Lebih kurang macam gitulah. Baik tu puan-puan sana, kalau ada suami yang bila petang telefon suami, "Assalamualaikum abang, petang ni abang nak makan apa bang? Saya sedia nak masakkan untuk abang, sedia nak berkhidmat untuk abang." Yang suami ni pula jawab apa? "Malas lah fikir, saya fikirlah si nak masak apa." Kalau ada suami yang macam itu, malas nak fikir, si isteri sekalian cepat-cepatlah buat wasiat. Pastikan harta-harta suami itu cepat-cepat namanya dipindahkan kepada nama anda. Kerana apa? Orang yang malas fikir ni kesannya apa? InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ini kajian manusia semata-mata. Malas fikir maka dia akan cepat mampus. Jadi berhati-hatilah. Kita sama-samalah gunakan akal fikiran kita. Fikirlah perkara yang baik-baik. Fikirlah tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat sekeliling kita, awan, pokok, langit dan sebagainya. Kita nampak itu kuasa Allah. Subhanallah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan matahari, ciptakan awan, yang sememangnya kita tak boleh nak buat perkara itu semua. Itu semua hanyalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-sama sebagai hamba Allah sedar dan yakinlah bahawa Allah sentiasa kurniakan kepada kita nikmat dan rezeki yang sangat banyak. Dengan kekuasaan Allah, Allah bagi rezeki kepada kita. Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Allah nyatakan, dan seandainya kamu cuba nak menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita sama-sama sebagai hamba Allah, perbanyakkanlah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sahaja ucap Alhamdulillah, mulutnya zikir Alhamdulillah berpuluh-puluh kali. Satu hari beratus-ratus kali ucapkan Alhamdulillah, syukur ya Allah, syukur ya Allah. Tapi dalam masa yang sama, banyak juga buat maksiat. Na'udzubillah. Kalau kita benar-benar syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekadar ucap Alhamdulillah, malah kita buktikanlah juga dengan amal ibadah kita. Solatnya tidak pernah tinggal. Kalau tertinggal, cepat-cepat digantikan solatnya. Ibadah-ibadah yang kita buat, maksiat-maksiat lain segera kita tinggalkan sebagai tanda kita buktikan pada Allah. Boleh dah. Jadi kalau kita benar syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, buktikanlah dengan amal ibadah kita. Insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat, dengan kurniaan yang juga Allah beri pada kita, nikmat yang banyak. Antara nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesihatan tubuh badan. Hari ini kita masih lagi boleh bergerak, masih lagi boleh makan, masih lagi boleh menikmati pelbagai jenis makanan. Nasi ayam, sup kambing, memang sedap. Macam-macam nikmat Allah bagi, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat kesihatan ini. Walaupun hari ini negara kita masalah globalisasi, saya anggap sebagai satu masalah globalisasi lah. Sebab satu dunia mengalami masalah ini, di mana penyakit coronavirus COVID-19 yang sedang melanda, yang saya dipahamkan hari ini juga lebih kurang 130, betulkah saya kalau silap, 130 orang yang positif mengidap COVID-19, menjadikan jumlah 1138 kalau tak silap saya. Betul kan kalau saya silap? Jumlah memang satu jumlah yang sangat banyak. Walaupun perkara ini amat membimbangkan kita, kita yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berikan penyakit ini kepada kita semua sebagai satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang lain sanggup-sanggup dekat rumah saya bawah ni lain tak berapa nak ada. Ni mengharapkan tethering hotspot dia ni. Di U-Mobile dengan kat atas ada dua line, kita mengharapkan, harapnya okey lah.
Baik, jadi ujian penyakit COVID-19 ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hidup manusia ini sebenarnya memang tak terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap tindak tanduk, setiap perlakuan yang kita buat adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah menyatakan yang menjadikan langit, yang menjadikan kematian, yang menjadikan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melihat siapakah di antara kita yang lebih baik amalannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah lah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah nak tengok siapakah di antara kita ni yang lebih baik amalannya. Maksudnya sekarang ni bila ditimpa musibah ini, ditimpa ujian ini, COVID-19 ini, apakah tindakan kita sebagai hamba Allah? Apakah yang kita lakukan sebagai manusia? Adakah kita menyalahkan orang lain? Inilah kerajaan lambat tindakan. Inilah engkau sibuk kat luar tak masuk. Inilah kau sibuk pergi luar negara sana, pergi China dan sebagainya, kan dah dapat penyakit. Adakah itu tindakan kita? Adakah itu cara kita? Ataupun kita pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa ujian yang Allah berikan pasti ada hikmahnya. Tak tahulah apa hikmahnya, kita sama-sama tunggu dan lihat. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan hikmahnya kepada kita. Dan lagi Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, ahsanu amala. Allah menyatakan lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 7, dan sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas dunia ini zinatan laha, bentuk-bentuk perhiasan, bentuk-bentuk yang cantik, yang indah-indah, tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadi satu cara supaya kita diuji siapakah di antara kita yang lebih baik amalan. Memang terputus. Okey. Okey ya. Baik. Jadi tujuan Allah bagi ujian penyakit COVID-19 tidak lain tidak bukan sebagai ujian. Allah nak tengok kita syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nampak itu semua tanda kuasa Allah. Allah nak uji kita, kita syukurlah terlebih dahulu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kata ada apa-apa arahan terbaru yang dah dikeluarkan oleh kerajaan kita, maka kita sama-sama patuhilah. Kita duduk dekat rumah. Sebab itulah saya buat live Facebook malam ni, cerita pasal Isra' Miraj. Tujuannya insya-Allah sekejap lagi. Kalau tak, biasa malam ni dah sibuk dah pergi masjid, pergi surau, kita dengar ceramah dekat surau, dekat masjid. Saya pula biasa pergi ke, kalau ikut perancangan ni pada malam ni, sambutan Isra' Miraj Pernikahan Negeri dekat Pontian. Tapi terpaksa dibatalkan kerana risau dikhawatiri perhimpunan tersebut boleh menjadi asbab makin tersebarnya penyakit COVID-19. Bukan takut dengan penyakit, tetap takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada setengah orang bersalah anggap, saya anggap salah fahamlah. Bukannya tak tahu, bukannya buat tak tahu, tidak. Ini salah fahamlah. Dia anggap kenapa nak takut dengan penyakit? Takut dengan Allah itu lebih utama. Kau takut penyakit boleh syirik, masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Tidak sampai tahap macam tu sekali. Kita tetap takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun kita tetap kena mengelakkan benda-benda yang boleh mendatangkan penyakit. Sebagai contoh, depan mata kita ada ular tedung. Kita nak berkasih sayang dengan ular tedung. Nakkah kita peluk, kita cium ular tersebut? Kalau sesiapa rasa nak peluk, cium ular tersebut, tipper silakan. Saya tak berani nak berkasih sayang dengan ular tedung tersebut. Sebab apa? Nanti kalau dipatuk, kena penyakit pula, kena racun dan sebagainya, boleh meninggal. Ini lebih baik kita mengelakkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Bukankah Allah dah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukat, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dah tahu ular tedung tu ada ada sengat, ada apa namanya tu? Inilah dia punya dia punya, bukan virus, dia punya dekat ular tu lah. Kalau kena confirm boleh sakit, boleh meninggal dan sebagainya. Yang pergi cium buat apa? Ular tedung. Ular sawu ditelan nama tu mati. Ini ular tedung. Ular tedung dia ada sengat dia tu. Bahaya. Macam itulah juga dengan virus COVID-19 ni. Dah tahu penyakit ini digelar sebagai pandemik.
yang boleh tersebar seluruh negara, yang mudah tersebar kepada semua orang, lebih baik kita kuarantinkan diri kita, duduk diam-diam, stay at your home. Lebih baik kita ikutlah arahan semasa, walaupun terpaksa. Bisa, terima kasih Kak. Allah, nak sebut perkataan bisa tu tak sampai pula. Ada bisa ular tedung tu, kita lebih baik kita elakkan, jangan dicium ular tedung tersebut. Lebih baik kita cium anak kita, lagi seronok, lagi best daripada cium ular tedung tersebut. Jadi bila dah dikeluarkan arahan duduk rumah diam-diam, maka duduklah rumah diam-diam, tak payahlah nak keluar. Walaupun kata kita nak kena solat jemaah, betul solat jemaah, tapi dalam kitab Fiqh Manhaj, Imam Syafi'i ada menyatakan bahawa ada asbab ataupun keuzuran umum yang boleh menyebabkan kita tak payah pergi solat berjemaah. Antaranya apa? Berlakunya hujan yang lebat, berlakunya ribut yang kuat, jalan yang berbecak. Perkara-perkara tersebut menjadi keuzuran umum untuk kita tidak perlu pergi ke masjid untuk berjemaah. Begitu juga ada hadis Nabi SAW, mafhumnya menyatakan bila berlaku satu kawasan itu ada wabak penyakit, maka jangan masuk. Dan kalau berlaku pada tempat kita, maka kita jangan keluar. Sebab itu kita semua diarahkan untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh memudaratkan kita. Nabi SAW ada sabda sebuah hadis, man darra darrallahu bihi wa man syaqqan syaqqallahu alaihi. Nabi SAW menyatakan barang siapa yang memudaratkan orang lain, maka Allah akan memudaratkan dirinya. Dan barang siapa menyusahkan orang lain, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menyusahkan orang tersebut. Jadi ini kita sama-sama elakkanlah. Jangan kita memudaratkan orang lain supaya orang lain tidak memudaratkan kita. Jangan kita susahkan orang lain supaya Allah tidak susahkan diri kita. Jadi kita sama-sama elakkanlah penyakit-penyakit tersebut. Duduk dekat rumah diam-diam. Kita tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal pada Allah ni pun kena benar juga. Bukan kita berserah terus. Contoh pada zaman Nabi SAW, seorang sahabat datang jumpa Nabi, turun daripada unta, tak sebab saya unta ya. Dia turun daripada untanya, jumpa Nabi SAW, wahai Rasulullah, mafhumnya hadis tersebut, wahai Rasulullah, boleh ke saya dah turun pada unta ni, saya biarkan unta dan saya bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi SAW dengan tenangnya menjawab balik. Nabi kata apa? Ikatlah unta tersebut, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mafhumnya apa dekat sini? Kita dapat faham bahawa bila mana kita nak membuat sesuatu, nak bertawakal, kita kena usaha terlebih dahulu. Kita nak mengelakkan penyakit, maka kita kena usaha terlebih dahulu, duduk diam-diam dekat rumah. Sebab sekarang ni kita tak ada penawar lagi. Tak ada lagi dia punya vaksin ke, penawar dan sebagainya yang memang confirm insya-Allah boleh menghilangkan penyakit tersebut. COVID-19 tersebut boleh hilang. Tak ada lagi sekarang ni. Kalau dah ada lain, kita boleh berusaha ataupun bertawakal dengan ubat tersebut. Tapi sekarang dah tak ada, maka nak tak nak ikutlah arahan dari semasa ke semasa. Duduk rumah diam-diam sambil kita main-main dengan anak, sambil kita main-main masak dengan isteri kita dan sebagainya. Nak main kerja-kerja dalam rumah pun boleh juga. Lalang dah ada masa ni kan. Kalau tak sibuk kerja memanjang, balik rumah dah maghrib tak sempat nak bersama keluarga. Inilah masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk bersama-sama dengan keluarga. Kau dapat tengok dekat belakang kamera rumah saya ada sebuah kemah. Ini kemah ni design yang ketiga saya buat ni. Setiap hari asyik tukar design. Inilah anak Amar Farouk ni asyik minta kemah baru. Tukar. Begitulah. Waalaikumsalam Nur Syahidah Izzuddin. Terima kasih nonton live Facebook saya pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Facebook yang dirahmati Allah sekalian, kita terus kepada topik perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Di mana peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, ya? Boleh? Allah tentu tu dia ada dia punya Bisa. Ya, dia boleh kembang tu. Tu bahaya tu. Kau nampak lagi cepat-cepat, jangan dekat. Baik, kita cerita tentang malam ini tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj, di mana satu peristiwa yang sangat agung, yang sangat hebat, satu peristiwa yang di luar pemikiran otak kita sebagai seorang manusia, yang kita tak boleh nak fikir secara logik peristiwa tersebut. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada malam 27 Rejab tahun ke-11 daripada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun terdapat perbezaan pandangan,
Ada setengah kata mungkin 27 malam 27, ada pandangan yang kata pada malam-malam yang lain. Walau bagaimanapun perbezaan tarikh tersebut, masih lagi semua percaya, yakin dan beriman bahawa Isra' dan Mi'raj benar-benar berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak pada malam Isra' dan Mi'raj bukan sahaja dengan rohnya, malah dengan jasadnya, tubuh badan, rohnya semua bergerak sama-sama menuju jumpa Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan peristiwa yang di luar otak pemikiran manusia, di luar akal manusia. Kalau kita kata malam tadi saya bermimpi menjadi raja, saya bermimpi terbang ke angkasa, saya bermimpi pergi ke luar angkasa, pergi ke planet sekian-sekian, jumpa dengan Thanos. Thanos pula masuk ceritanya. Itu boleh jadi kita pun ya tak yalah betul tak betul cerita dia. Sebab apa? Mimpi semata-mata. Jadi tak ada orang nak mempertikaikan, tak ada orang nak fikir panjang tentang mimpi tersebut. Sebab itu mimpi dia punya hal lah dengan mimpi tersebut. Tapi Nabi SAW bergerak dalam satu malam yang jauhnya beribu-ribu kilometer. Tak silap saya lebih kurang 11,000 kilometer. Waalaikumsalam. Siapa? Muhammad Fadil. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dia pergerakannya beribu-ribu kilometer, lebih kurang 11,000 kilometer. Betulkan saya kalau silap, lebih kurang jaraknya 11,000 kilometer. Alhamdulillah. Terima kasih puan. Ya, terima kasih. Kita cuti 2 minggu puan tak jumpa kat bengkel insya-Allah. Naik cuti nanti masuk bulan 4 ada rezeki kita jumpa insya-Allah puan. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW bergerak dalam satu malam, bukan saja pergi, malah patah balik. Beribu-ribu kilometer, macam tak logik, macam tak masuk akal. Itulah yang berlaku pada Nabi SAW. Kita lihat sebagai analoginya dekat sini, di mana sebagai contoh, satu hari kita buka surat khabar, terpampang tajuk utama dekat surat khabar. Tanggal lagi. Tajuk utama dekat surat khabar, apa dia kata? Bayi berumur 2 tahun. Bayi berumur 2 tahun berjaya menawan Gunung Kinabalu. Engkau dekat Sabah sana, Gunung Kinabalu, bayi umur 2 tahun berjaya menawan. Dah dia punya tajuk dekat surat khabar tu biasalah. Dia punya tajuk mesti nak tajuk-tajuk yang bombastik, yang hebat-hebat, yang buat orang apa benda ni betul nak baca. Semua kali nak baca surat khabar tersebut. Bila dibaca-baca barulah faham mustahil bayi 2 tahun boleh sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Bila dibaca barulah faham rupa-rupanya mak ayah dia dokong, mak ayah dia bawa sama-sama sampailah ke puncak Gunung Kinabalu. Barulah manusia boleh terima dengan akal fikiran logik. Memang manusia ini boleh, bayi 2 tahun tu boleh sampai ke puncak gunung sebab apa? Mak ayah dia yang bawa, mak ayah dia yang dokong bayi tersebut boleh sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Satu contoh lagi analogi dekat sini, di mana saya pernah masa muda dulu kawan saya pernah cerita, kau nak tahu Lan, aku pergi ke KL 2 jam dah boleh sampai. Daripada rumah dekat Pemanjaya sampai ke KL 2 jam boleh sampai. Saya fikir, tak logik gila cerita kau ni. Macam mana kau boleh sampai 2 jam? Ini bawa macam mana ni? Aku biasa kalau bawa kereta paling tidak 3,5 jam. Paling kurang itu saya lah 3,5 jam. Baru boleh sampai ke Kuala Lumpur. Itu pun Kuala Lumpur bukan bandar Kuala Lumpur. Dekat tol Tol Sungai Besi. Dekat tol Sungai Besi tu baru sampai situ. Barulah dapat tempoh lebih kurang 3,5 jam. Itu pun non-stop. Tapi member ni 2 jam boleh sampai. Punyalah selidik dia mesti tanya-tanya. Rupa-rupanya dia pakai kereta yang lagi hebat. BMW katanya contohnya lah. Lepas tu bawa pun dia punya bawa bukan biasa kita 12, 13 paling laju. Tu pun 13 pun dah gigil kaki nak tekan lagi. Member ni pula bawa 14, 15 senyum sahaja dalam keadaan yang laju kenderaannya. Yang steady kenderaannya boleh sampai ke Kuala Lumpur dalam tempoh yang lebih singkat. Itu bila ada sebab yang boleh menyebabkan tercapainya perkara tersebut, maka akal kita baru berfikir secara logik, barulah boleh terima. Begitu juga dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada perkara yang menyebabkan, yang membenarkan peristiwa tersebut. Ada yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau fikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergerak jalan kaki macam biasa, mungkin Nabi tak akan sampai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surah Al-Isra ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyatakan maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Siapa yang jalankan hamba-Nya? Allah Subhanahu wa taala. Yang dijalankan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ayat ini telah memecahkan kelogikan akal kita bahawa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bergerak dalam satu malam dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala menggerakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat pertama. Di sini kita faham pengertian Isra itu adalah Nabi SAW bergerak daripada Mekah, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu pengertian Isra. Manakala pengertian Mi'raj pula, Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, Nabi bergerak ke Sidratul Muntaha. Di langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Surah An-Najm ayat 13 hingga 18 yang bermaksud, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asal pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya terletak syurga, tempat tinggal Jannatul Ma'wa. Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk rupa yang asal ketika Sidratul Muntaha itu diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Nabi Muhammad SAW tidak berpaling daripada yang disaksikannya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini pengertian Mi'raj. Nabi SAW bergerak dalam satu perjalanan kilat, satu perjalanan yang laju. Kita tengok yang logik memang kilat lah, memang lajulah. Takkan bergerak slow-slow boleh sampai satu malam. Jadi Nabi bergerak dengan sangat pantas di atas kehendak dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bergerak dalam satu malam, siap patah balik semula ke rumah dan berjumpa dengan para sahabatnya di kota Mekah. Jadi kita lihat pertama di sini, apakah sebab yang menyebabkan berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Di mana peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku pada tahun ke-11 dari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada tahun tersebut dikirakan ataupun dikategorikan sebagai tahun kesedihan, tahun duka cita, di mana pada tahun tersebut terdapat dua musibah yang menimpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kewafatan Khadijah, isteri baginda, dan yang kedua kematian Abu Talib, bapa saudara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana berlakunya peristiwa kewafatan, kematian dua orang yang sangat penting dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti Nabi sebagai manusia pasti rasa sedih. Macam kita lah, bila mana kehilangan orang yang kita sayang, isteri kita meninggal, suami kita meninggal, mak ayah kita meninggal, adik-beradik contohnya meninggal, orang-orang penting dalam hidup kita semua pergi meninggalkan kita, maka kita pasti akan rasa sedih, pasti akan rasa duka cita akan kepergian mereka yang kita kasihi. Begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi kehilangan orang yang dikasihi, maka Allah Subhanahu wa taala bantu di situ dengan membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana peristiwa ini untuk melihat keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita ambil dalam kehidupan kita. Bila mana kita kehilangan orang kita sayang, maka kaedah yang terbaik untuk memujuk hati kita, untuk
merawat kedukaan kita adalah dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada Allah, kita jumpa pada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan daripada Allah. Memang kadang-kadang orang kata, hari ni Ustaz saya dah kembali, saya dah jumpa Allah, saya dah solat, saya dah doa, saya dah zikir, alhamdulillah. Tenang rasa hati ni Ustaz, walaupun orang kita sayang dah pergi 2-3 hari lepas. Tapi Ustaz, lepas bulan tiba-tiba datang lagi Ustaz sedihnya tersebut. Dah datang sedih, apa lagi nak kena buat Ustaz? Datang sedih, maka jumpalah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni manusia, hati kita ni memang sentiasa berbolak-balik. Hari ni kita rasa macam dah okey dah, macam dah boleh terima dah boleh dapat terima kenyataan tersebut. Besok lusa tiba-tiba datang lagi sedih tersebut. Itu memang normal hati manusia yang sentiasa berbolak-balik. Maka sentiasalah kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa balik dengan Allah, solat balik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, doa lagi, zikir, Quran dan sebagainya, supaya tetap hati kita kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat special. Kehilangan dua orang penting dalam hidupnya. Bayangkanlah Siti Khadijah, isterinya, yang banyak backup dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat yang saya pernah dengar tentang Siti Khadijah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menyentuh hati, di mana Siti Khadijah radhiyallahu anha pernah bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi balik pulang ke rumah dalam keadaan letih. Sebab apa? Penat berdakwah kepada orang ramai. Apa Siti Khadijah kata? Wahai Rasulullah, kau nak berdakwah, aku sentiasa akan bantu kau. Aku sentiasa akan backup kau. Walaupun aku dah mati, kau ambillah tulang belulang aku ni untuk jadikan jambatan sampai ke tempat yang hendak kau dakwahkan tersebut. Begitu sekali, begitu hebat pengorbanan Siti Khadijah kepada suaminya dalam usaha dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hebat seorang isteri yang sangat bantu suami dalam urusan dakwah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bayangkanlah orang begitu hebat bila mana telah meninggal dunia, telah wafat, pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan merasa sedih akan kehilangan orang yang dikasihi. Jadi dengan peristiwa Isra dan Miraj ini, Allah Subhanahu wa taala bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa perkara peristiwa yang boleh diambil perhatian, yang boleh diambil pengajarannya, di mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Mi'raj naik ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah perkara-perkara yang baginda sallallahu alaihi wasallam dapat lihat. Antaranya yang sempat saya kongsikan bersama pada malam ini, yang pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum sedang bercucuk tanam serta menuai hasilnya. Pada hari yang sama, setelah selesai dituai tanamannya, semua hasil keluar, semuanya menghasilkan buah yang baru. Inilah gambaran. Bayangkan dah cucuk tanam, keluar hasil, tiba-tiba keluar lagi, lepas tu hasil lagi. Benda tu berlaku dalam hari yang sama, banyak berlaku pada hari yang sama. Ini Nabi SAW menyatakan apa? Inilah gambaran orang yang berjihad, sanggup membelanjakan hartanya fi sabilillah, pada jalan Allah. Kebajikannya berlipat kali ganda sampai 700 kali ganda. Ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berjihad. Jihad di sini bukan bermaksud angkat pedang, angkat senjata pergi perang sana, pergi bunuh orang kafir dan sebagainya. Tidak. Jihad ini konsepnya sangat luas, bukan sahaja pada peperangan. Kita jihad duduk pada malam ni, bayangkanlah tuan-tuan puan-puan sekalian, dekat TV tu berapa banyak drama yang sonok-sonok kita boleh layan. Lagi-lagi yang tengah musim cuti 2 minggu ni, Astro bagi HBO dan sebagainya. Memang tengok movie sepanjang malam 2-3 hari ni. Tapi alhamdulillah, pada malam ini saya tengok bukan saya saja, ramai sahabat-sahabat ustaz-ustaz lain-lain yang buat live Facebook cerita tentang Isra dan Mi'raj. Kita sama-sama dapat duduk, dapat dengar ceramah. Ini juga satu jihad, satu usaha kita untuk menambah ilmu, untuk mendapat keberkatan, untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nak duduk dekat masjid memang tak boleh lah, tak boleh berkumpul. Dia kita kumpul dekat rumah, tengoklah Facebook, kita dengarlah ceramah dekat Facebook, dekat YouTube pun boleh, dan macam-macam lagi medan medium yang kita boleh gunakan untuk mendapat ilmu. Ini juga satu bentuk kita jihad.
Dan juga kepada sahabat-sahabat saya, ahli keluarga saya yang berada di Singapura, terpaksa duduk kat sana 2 minggu, tak boleh balik, duduk dekat sana sebab apa? Kena kerja. Itu juga satu jihad, satu usaha anda untuk mendapatkan rezeki, untuk mencari rezeki untuk anak isteri di rumah yang berada di Malaysia, di Johor terutamanya. Satu jihad yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita dekat dunia dan akhirat juga insya-Allah. Banyak lagi gambaran-gambaran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat, antaranya lain baginda sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan manusia berpakaian koyak di hadapan dan di belakang. Mereka berlagak seperti binatang ternakan sambil memakan pohon-pohon berduri dan daun-daun yang pahit rasanya. Itulah gambaran golongan manusia yang enggan mengeluarkan zakat dan tidak bersedekah kerana sayangkan harta yang dikumpulkannya. Ini orang yang banyak harta. Allah dah bagi kekayaan, rezekinya melimpah luah. Terbaik Ustaz, terima kasih. Robin, ya Robin, lama tak dengar cerita. Apa cerita? Sihat Robin Orang yang dibagi rezeki yang baik, yang banyak, bisnes je baik, kerjanya baik. Bukanlah nak kata mewah sangat, tapi baiklah rezeki tersebut. Tapi bila baik rezeki yang ada dah sampai tahap wajib bayar zakat, tapi tak nak keluarkan zakat, enggan mengeluarkan zakat. Orang yang ada harta boleh bersedekah walaupun 10 sen, tapi enggan, tidak mahu bersedekah walaupun 1 sen yang dia ada. Maka orang yang enggan, yang tak nak keluarkan hartanya untuk zakat dan sedekah, maka dia digambarkan seperti haiwan ternakan. Na'udzubillah min zalik. Mohon dijauhkan sama-sama diri kita dan ahli keluarga kita. Sedangkan zakat itu satu kewajipan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus solah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan hendaklah kamu semua mendirikan solat dan tunaikan zakat dan taatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'allakum turhamun. Moga-moga kamu semua akan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan manusia berperut buncit, alamak, yang besar. Setiap kali mereka cuba berdiri, mereka jatuh tersungkur. Inilah gambaran manusia yang memakan hasil daripada aktiviti yang ada unsur riba. Na'udzubillah min zalik. Ini Ustaz Subuh, sihat Ustaz Subuh Ini contoh orang yang suka makan unsur riba. Jangan pula kita tengok member tu perutnya buncit, cakap kau perut buncit, makan riba banyak kau. Jangan kita tuduh sembarangan. Itu gambaran yang Allah berikan dekat akhirat, bukannya sekarang ini. Mungkin orang tu perutnya buncit, malas bersenam ke, makan terlalu sedap agaknya katanya. Tiap-tiap hari makannya sedap, orang rumah dia masak sedap-sedap, sebab tu perut dia boleh naik. Itu ada asbab-asbab yang lain, bukanlah sebab makan riba dan sebagainya. Dan lagi Nabi SAW melihat satu kaum yang kepalanya dihempap dengan batu besar. Setiap kali kepalanya itu berkecai kembali seperti sedia kala. Dah berkecai kembali balik. Bayangkan macam gini, pecai kembali balik. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri peringatan, lalu ia berlaku berterusan, tiada hentinya. Inilah gambaran manusia yang terlalu sibuk dengan hal-hal keduniaan sehingga lalai menunaikan kewajipan solat fardu. Sampai lalai tunaikan solat fardu. Alamak, kenapa tu? Dari Singapura, kupon doa untuk keluarga dalam siapa? Bain, baik-baik Bain. Kerja elok kat sana, salam orang Singapura. Subuh, alamak, perut buncit, dah 3 hari berkurung. Samalah boh, 3 hari kita berkurung boh. Makan sedap-sedap ni boh. Jadi, Nabi SAW gambarkan orang yang kepala dihimpit, lalai tunaikan kewajipan solat fardu, sibuk dengan urusan dunia sampai solat pun ditinggalkan. Kita nak meeting ni, penting meeting ni, kena bincang juga. Kalau tak bincang, habis jahanam syarikat kita. Tuan bos, kita kena sembahyang dulu bos, dah hujung dah ni, lagi 2 minit nak masuk waktu asar ni contohnya. Tak payah sembahyang, kita meeting juga, pentingkan kerja. Orang macam gini terlalu pentingkan kerjanya, pentingkan urusan dunia sampai dia terlalai tunaikan solat. Ini contoh sahajalah. Lalai tunaikan solat, maka dia akan dipecahkan. Cakap pecah ke boh? Sorry, terkurang, tersalah sebut. Pecah kepalanya.
Pencai ke pecai, bukan pecah kepala dihempit dengan batu pecah. Itulah gambarannya. Dan lagi baginda sallallahu alaihi wasallam melihat sekumpulan manusia yang memotong lidahnya sendiri sehingga berterusan. Setiap kali lidah dan bibirnya tergunting, ia tumbuh semula seperti sedia kala. Inilah gambaran orang yang suka menabur fitnah dan berbohong apabila berkata-kata. Ini juga satu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat gambarannya. Lidah dipotong. Tabarakallah, alhamdulillah, syukran ya Syekh. Lidahnya dipotong, cantum potong, gambaran bagi orang yang suka tabur fitnah. Kita zaman sekarang ni pun banyak fitnah, kenalah berhati-hati. Mungkin tutur kata kita tak fitnah orang, tapi jari jemari kita ni mungkin boleh jahat sikit. Dekat Facebook, dekat mana-mana, bila nampak gambar satu kita share, cakap inilah gini, orang tu ginilah, bla bla bla, macam-macam, kita tabur fitnah. Sedangkan benda tu masih lagi belum pasti kebenarannya. Kita sama-samalah berhati-hati, jagalah lisan kita, jagalah tutur kata kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata perkataan yang baik, aw liyasmut, atau berdiam diri sahaja. Subhanakallah. Syukran ya Syekh Naim Siddiqi. Lama tak cerita, sihat Helmi Al-Baki, terbaik, hantar juga terbaik, mantap. Jadi Nabi berpesan kepada kita, kalau kita beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah kita jaga tutur kata kita, cakap yang baik-baik, au liyasmud, atau diam sahajalah. Kita tak tahu kebenarannya, kita takut kita mencarut dan sebagainya, lebih baik kita diam sahaja, tak perlu nak berkata apa-apa. Dan lagi baginda melihat satu kaum yang motong-motong daging rusuk mereka sendiri dan makannya. Gambaran orang yang suka menabur fitnah dan mengadu domba. Ini juga gambaran orang yang suka menabur fitnah. Inilah beberapa gambaran-gambaran yang dilihat oleh Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala melihatkan perkara-perkara tersebut dengan tujuan untuk kita sama-sama ambil iktibar, ambil pengajarannya supaya kita elakkan diri kita daripada buat perkara-perkara tersebut. Kalaulah kata ada terbuat, maka sekarang inilah waktunya untuk kita bertaubat. Selagi mana pintu taubat, selagi mana matahari masih lagi timbul pada tempatnya, ya. Nah itu duduk sana sekejap Jadi Allah ada tu butang tu, buka lah. Kak, tapi Tekan. Tu tekan. Okey. Baik, sampai mana tadi? Gambaran-gambaran yang ada dalam peristiwa-peristiwa tersebut tidak lain tidak bukan untuk kita sama-sama ambil pengajaran supaya diri kita dan ahli keluarga kita terhindar daripada perkara-perkara tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut, sebagai usaha kita sama-sama untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, seperti mana kita sedia maklum, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan, telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan solat fardu 5 waktu yang pada asalnya sepatutnya 50 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan bahawa solat 5 waktu ini satu amalan, satu ibadah yang Allah berikan secara eksklusif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang jumpa Allah, Allah bagi solat fardu, contohnya lah begitu, solat fardu tunaikan, suruh umat kau buat solat fardu tersebut, contohnya begitu. Lain-lain perintah Allah bagi dalam bentuk ayat Al-Quran, dalam bentuk wahyu, dalam bentuk ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi solat ini Allah bagi secara eksklusif kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama laksanakan. Menunjukkan apa? Solat ini memang satu perkara yang sangat penting. Sampai tahap ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Solat itu merupakan tiang agama. Tiang agama. Bayangkanlah, kita kalau buat rumah ke buat bangunan, kita mesti perlukan tiang untuk mengukuhkan bangunan tersebut.
Tak ada lagi orang buat rumah tak ada tiang, tak ada. Semua orang buat rumah mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang, confirm tak ada bumbung. Lapang sahaja rumah dia tanpa bumbung. Itu orang kalau buat rumah tanpa tiang. Begitulah keadaannya, tak sempurna rumah tersebut. Begitulah keadaannya bila mana kita hidup sebagai orang Islam, kita mengaku kita ni orang Islam. Kita mengaku kini kita orang beriman. Kita yakin dan percaya bahawa Allah itu Tuhan yang Esa, yang Maha Esa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita yakin dan percaya. Akan tapi kita tak nak solat. Bila sampai waktu solat, alah nantilah. Dah habis waktu solat, alah nanti qada je lah. Senang-senang sahaja nak mengqadakan solat. Lain kalau memang terpaksa, terbangun lambat, tertinggal dan sebagainya. Tapi ini memang sengaja tak nak solat. Jadi orang yang sengaja tak nak solat ini, dia telah meruntuhkan agamanya. Walaupun iman dia masih lagi kukuh, tetap percaya pada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ada kekurangan lah, ada kelompongan lah pada iman tersebut, pada agamanya. Kerana apa? Telah meninggalkan solat. Dia solat ini satu ibadah yang sangat eksklusif Allah berikan kepada kita. Allah bagi secara one by one kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui Jibril, melalui wahyu, melalui Jibril, tapi Allah bagi secara one by one kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama sebagai hamba Allah, kita terimalah ibadah tersebut, terimalah tanggungjawab tersebut, terimalah amanah tersebut, tunaikanlah solat dengan baik. Kerana solat ini tiang agama yang pertama. Yang kedua, solat ini merupakan satu cara untuk kita berhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berhubung dengan Allah dalam solat. Kita puji Allah Subhanahu wa taala, kita doa pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi satu alat perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan agama-agama lain, dia anggap Tuhan dia ada satu, tapi dia sembah Tuhan dia, dia minta pada Tuhan dia melalui berhala yang ada dekat depan dia, melalui patung-patung yang ada dekat depan dia. Itu tidak secara eksklusif. Kita secara eksklusif minta pada Allah Subhanahu wa taala direct dalam solat. Kita nak mengadu apa dengan Allah, kita nak minta apa dengan Allah, mintalah dalam solat tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah akan beri apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita sama-sama sebagai hamba Allah, perbanyakkanlah ataupun jangan sampailah kita terlupa nak solat, atau sengaja nak meninggalkan solat, ataupun buat-buat lupa nak solat. Kerana solat itu satu perkara, satu amanah yang sangat besar Allah berikan kepada kita. Dengan solat banyak perkara boleh selesai. Orang bergaduh, orang masalah suami isteri, masalah dengan kawan-kawan, masalah dengan orang lain, solatlah. InsyaAllah dengan solat Allah akan temukan jalan yang terbaik untuk selesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Solatlah, macam-macam kaedah solat boleh buat, siang, malam dan sebagainya boleh kita buat solat. Yang penting kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik untuk kita. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira sampai di sini saja perkongsian saya pada malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang dengan tajuk-tajuk yang lain saya akan kongsikan. Kita sama-sama yakin dan percayalah peristiwa Isra' dan Mi'raj memang benar-benar berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sama-samalah kita jaga solat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hidup kita dunia dan akhirat. Dan insya-Allah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita sama-sama akhiri majlis ilmu pada malam ini dengan bacaan doa, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keafiatan kepada agama dan urusan dunia kita, mengelakkan ataupun menjauhkan segala bentuk bala bencana, menjauhkan ataupun menghilangkan penyakit virus COVID-19 ini, dan moga-moga kita sentiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق ولك سلطانا نصيرا اللهم إنا نعوذ ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah moga-moga dengan keberkatan majlis ilmu kita pada malam ini yang seberingkas, moga-moga kita sama-sama mendapat rahmat dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan urusan kita, urusan kerja kita, urusan ibadah kita, dan moga-moga dengan keberkatan majlis ilmu yang ada pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sahabat-sahabat, kita yakin dan percaya visi kita sebagai orang beriman adalah syurga Allah. Maka aktiviti kita, matlamat kita, objektif kita, lakukanlah amal ibadah, tunaikanlah perintah Allah dan jauhilah larangan Allah Subhanahu wa taala. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.